Dia sebab sewing proses ni banyak Sewing proses tak apa ni, proses jahitan. Ada berapa proses jahitan? Kancing, kocik, saya tak ada buat ni kocik ni semua ni. Collar, bila tepi. Proses jahitan menekan. Yalah proses jahitan ni lah. Proses jahitan, hari tu dah ada dia punya slide. Tapi saya ada slide saya yang baru ni, saya adalah buat sikit tambah So makna dia untuk senereka pun saya dah habis. Kaedah menekan tu penjagaan pakaian. Kemudian kalau ikutkan minggu ni teknik membuat pakaian lah awak dah buat dengan cikgu. So saya tak payah nak ulang balik yang ni. Sekarang ni tuan awak dah siap ke belum? Pola asas dengan dia punya jahitan tu dah siap ke belum? Belum? Dah hantar? Wow. Advance lah kamu ni. Online pun advance. Hasilnya tu buat sendiri ke tempat? Ya kan Tira je buat sendiri. Yang lain semalam saya jumpa kat mana, dekat bengkel tu siapa saya jumpa? Farhan, tapi tak tahu dia kelas mana. Siapa lagi? Amirul tak ada, Farhan yang saya nampak. Yang lain tu dia tak pernah muncul dalam kelas ni, tapi dia ada wujud. Macam itulah. Penyediaan nota, semua ni saya dah tak perlu ambil sebelah ukuran badan pun. Itu saya dah ada dia punya nota kan. Awak buat dengan cikgu lagi terperinci kan. Okay. Dah semua hantar dah. Itulah dia. So maknanya dia, saya ulang kaji sekali, nanti last minggu keempat kita buat rumusan macam tu. Awak ni semuanya pun dapat pujian daripada cikgu, kata awak semua rajin. Okeylah tu. Bila rajin, hasilnya pun baguslah. Cepat hantar kan, tak stres. Ada yang stres, depression. Okey, semalam, saya tak cakap dengan awak. Semalam saya pergi hospital, jumpa doktor, adalah sikit masalah saya kan. Tapi bila result tu bagus, saya alhamdulillah macam life semula lah, macam tu okey, Allah bagi peluang lagi untuk berkhidmat kan. InsyaAllah lah, kalau dia bagi kesihatan, kita nak je kan. Tapi kalau kederat tu dah tak ada, kita nak melawan kederat tu tak baguslah juga, ada penyakit nanti Okey, jangan banyak cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, hari ni kita sambung proses jahitan. Tapi sebelum saya sambung tu, saya revise balik. Saya revise baik. Kadang dia jadi mix up antara pola dengan awak punya kelas. Baik, kita mulalah. Ada 41. Kehadiran dah ada ke belum? Okey. Tengok balik nota kamu yang lepas tu, yang tentang proses jahitan, ada tak? Cuba tengok balik proses jahitan. Ada tak buku? Kalau awak boleh buat nota untuk amali begitu elok kan. Kalau awak tak buat untuk saya punya teori ni, macam tak inilah sebab teori tu sepatutnya lagi bagus dia punya nota jangan semua nak diberi baru awak buat. Okey. Baik, kita tengok dulu overview daripada kita punya tajuk besar ni. Tajuk besar dia ialah proses jahitan, di mana dalam proses jahitan dia melibatkan kategori ini. Banyak Penghilangan gelembung yang pertama, yang kedua klaim, belah, penyudah tepi, kemudian kancing, kemudian trimming. Kemudian dalam pada tu ada lagi bahagian-bahagian pakaian yang kita anggap penting, macam poket, kancing tu ialah butang-butang semua tu, lengan, garis leher semua tu kita lebihkan lagi Tapi semua tu berada dalam
antara ni lah penyudah tepi. Kancing tu ialah bahan trimin ni, poket dalam trimin lah ya. Poket dan trimin. Kancing tu ialah semua-semua jenis butang, zip lah ya. Gancu, ada sakit lihat aku. Memang trimin tu ialah perhiasan lah ya. So sebelum kita ni ialah konten yang kita nak buat. Maksud dia kan, nama dia, ciri dia, kategori dia, kemudian fungsi. Cara buat ni ialah amali. Okey. Bila kita nak buat awak punya tual, kita kaitkan dengan awak punya tual lah, tual ataupun pola asas awak tu. Okay. Pola asas tu adalah proses membuat, mula-mula kita kena ada dia punya design, lakaran dia. Lakaran apa yang awak nak buat? Lakaran ni baju apa? Baju acu. Ya, kita panggil pakaian acu. Apa? Acu. Yes, pakaian acu. Hari 12 hari bulan ni. Ya, acu tu ialah tual tu lah. T-O-I-L-E tu tual, tapi dalam bahasa ni adalah pakaian acu. Acu is fitting lah. Maknanya dia pun baju yang kita guna sebagai pola baju asas yang polanya kita akan ubah suai macam tu ya. Kemudian ni 12 hari bulan ni. Okey. Nah, pakaian aku. Baik, pakaian acu je pakaian tual tadilah ya. So maknanya design dia ialah pakaian acu. Macam mana pakaian acu tu? Awak pun buatlah. Dia punya design dia flat drawing. Flat drawing dia depan, belakang, ada lengan, ada badan campur dengan skirt ataupun badan lain, skirt lain kan. Kemudian ada lisu-lisu di dada, lisu-lisu di pinggang, kemudian lengan panjang. Ada skirtnya ada lisu. Itu pakai acu, gunakan pola blok. So maknanya bila kita dah dapat dia punya lakaran, the second step is kita kena ada gambar dulu, kemudian kita kena ada dalam proses membuat pola kita kena belum draft lagi. Sebelum ada draft kita kena ada apa? Yes, ukuran. So kita kena ada ukuran lah. Ukuran tu kita letak dalam jadual ukuran badan, di mana dia melibatkan kerja-kerja mengukur kan. Kalau awak nak guna badan standard, maknanya kita guna patung ataupun kita guna badan pelanggan kawan awak ke kan. So proses yang kedua itu ukuran badan tu melibatkan proses mengambil ukuran badan, iaitu amali dia. Ukuran bahu maknanya daripada sini ke sini, ukuran keliling dada, kemudian tambah lagi berapa, ukuran keliling pinggang, keliling punggung, labuh, kemudian GTH, DTB kan, bahu ke mercu, kemudian apa lagi, mercu ke mercu, semua tu kena tahulah macam mana nak buat. Dia punya cara mengambil ukuran badan dan ukuran tu masuk dalam jadual kan. Lepas tu kita buat skala, maksudnya kalau kita nak buat pola, skalanya kebanyakan bahagi 4 untuk yang round. Badan kan, keliling badan, keliling pinggang semua kita bagi 4. Sebabnya badan kita kanan kiri, depan belakang. Belakang pun ada kanan kiri kan, so kita buat dia 2 kan. That's why kena ada tanda-tanda pola kan. Okey, dah habis kita ambil ukuran badan, masuk dalam ukuran, baru kita mendraft kan. Mendraft tu adalah salah satu teknik membuat pola. Selain daripada tu ialah kita boleh menerap lagi draping kan. Gunakan digital, gunakan komputer edit kan, Illustrator ke, Adobe Illustrator ke, ataupun tak, kalau guna pattern is Adobe Pattern lah. Pattern making lah, bukannya Adobe Illustrator ke kan. So pattern making ya. Baik, kemudian dah buat pola. Lepas tu pola tu kita gunting, masukkan tanda-tanda pola, kita jadi pola akhir. Ataupun pola tu kita letakkan tanda-tanda pola, ada basi. Kalau kita tak nak jadikan dia pola akhir yang lengkap untuk pakaian, kita jadikan dia pola blok. Pola blok tu adalah hasil daripada mendraft. Betul? Baik. Kemudian
Okay. Kemudian kita jadikan pola blok tu sebagai pola asas untuk kita buat pengubahsuaian. That's why kalau Cik Zan suruh kita ataupun Cikgu suruh buat ubah suai, dia kata kita tak ada mendraft lagi tiap-tiap satu. So gunakan pola asas. Pola asas yang kita akan ubah suai untuk menjadi apa-apalah. So makna dia ini ialah tual tadi. Kemudian kita tahu itu adalah 1/4 ni kan, 1/4 ini dah sambung atas bawah. Ini skirt lah ni. Ini skirt. Ni skirt. Ini skirt. Jadi bila kita sambung atas bawah tu, ni skirt kan, skirt pendek. Skirt pendek. Kemudian kita akan lepaskan dia, sambung dia jadi tual bentuk yang ini. Kalau awak nampak semua ada tanda lisu ni, maknanya baju ni ialah baju yang separas sendat. Separas sendat tu fit lah, fit. Dan baju acu mesti fit. Kalau nak jadikan ni longgar, nanti dah dapat buat macam ni baru kita besarkan sini. Buat dulu pola asas. Pola asas ni bila kita transfer ke dalam kertas keras, dia jadi pola apa? Jadi pola apa? Blok. Pola blok. Susah ambatnya nak jawab. So kita jadi pola blok. Jadi pola blok tu kita akan gunakan untuk kita buat manipulasi lah. Semua pola ni semua ialah pola blok. Tapi pola blok tu kita letaklah semua tanda-tanda lisu tu ya. Tanda lisu kena buat. Mana ke tanda lisu ni orang kaji yang hari itulah ya. Macam ni kan. Ni lah pola blok, tapi saya gunakan pola blok ni untuk buat manipulasi tu. So ini garisan-garisan ni ialah garisan yang kita nak buat pengubahsuaian. Bila dah siap pola, kita pun susun atur. Susun atur atas apa? Susun atur pola atas apa? Atas? Yes. Susun atur pola atas fabrik. Maknanya kita kena susun atur tu ikut ira. Dia mesti selalu ira lurus tu berada satu garisan lurus, di mana garisan lurus tu mesti selari dengan, mana ke saya punya? Selari dengan tepi kain. Tepi kain ya. Tepi kain tu ialah yang panjang tu. Saya dah buat juga hari tu dekat grup yang pertama. Sekejap ya, macam mana kedudukan Kyler. Kita panggil dia susun atur pola. Macam ni. Ni kan, ni pola blok awak lah ni. Tak masuk dalam skirt lah, skirt tak masuk lah. So ini ialah kain. Kain nampaknya ada lipatan kat sini. Dia lipatan tu maksudnya inilah tanda lipatan ni. Kalau misalnya dia tak tanda lipatan pun yang ini, kalau dia terbuka macam ni, kita perlu potong dua kan. Potong dua, jadi kat sini kita bukat dua. Tapi kalau dia berada di sini, dia kena lipat dua ni. Kena lipat dua ni. Okay. Baik, yang ini ialah yang bahagian belakang. Bahagian belakang ni oleh kerana dia punya garis leher tu kecil je, masih tak muat untuk kepala. So kita kena ada satu garisan, ini ialah untuk belah. Belah berzip ke ya, tapi ini proportion tak berapa betul lah ni. Tapi makna dia garisan ni semua ni adalah garisan ira lurus. So ini pun semua berada pada ira lurus. Bila letakkan pola atas kain, make sure you lipat kain tu dan letakkan. Kalau misalnya dia bukan macam ni, ujung ni kita gunting lah sini ya. Yang sini tak boleh gunting sebab dia pola. Ini kemudian letakkan semua tanda-tanda pola. Kalau ini pola blok, awak tambah lagi dengan basi jahitan. Dan gunting semua-semua, awak dapatlah potongan pola, potongan kain-kain yang mengikut pola. Baru kita masuk dalam proses jahitan. Okay. Proses jahitan yang melibatkan aktiviti menjahit. Okay. Menjahit. Okey. Inilah dia, kita dah potong-potong. Tadi tu hasil dia inilah. Ni kita dah potong. Dia macam ni. Cut one kan. Cut one. Ni cut one. Inilah dia pas ni. Baik. Kenapa ada lisu di sini? Ini contoh dia ialah untuk pelanggan kita yang dia punya breast besar ke. Kemudian yang belakang pun dia punya bahunya ada bonggol macam tu kan. Ada bonggol kita perlu buat ni. That's why sebelum kita nak ambil ukuran badan, kita kena analisa badan orang tu dulu. Tengoklah secara mata kasar lah. Ya. Secara mata kasar tu kita tengok ada tak bonggol kat sini. Biasa orang yang badan besar kan, dia perlu ruang lebih banyak. So kita buat. Ya. So kita buat ni. Inilah, ini kononnya ialah kain dah.
Dah jadi kain ya. Dah jadi kain yang dah potong. So kita dah tahu pola-polanya. Maka kita akan menjahit. Menjahit, inilah dia tips menjahit ni. Okay. Sekarang awak dah dalam proses awak dah lalu benda tu, dah awak ada pengalaman. So kita akan cerita sama-sama, bincang sama-sama supaya pengalaman awak tu bila ditanya awak tahu jawab, bukan tahu buat saja. Okey? First ialah ni sekarang ni pola ada lagi tak? Kita guna pola tak lagi sekarang ni untuk proses jahitan? No. Yes, now we are using the fabric, okay? Kita ambil fabric, okay. Ni semua tinggal, maknanya kita sekarang dah proses nak menjahit. Menjahit mengikut pola, mengikut design ataupun lakaran pakaian yang kita nak buat. Okay. Menderap semua dah habis, kalau ikut alatan sekarang nak kita guna alatan apa? Alatan apa kita sekarang guna? Kamu tu nama dia. Alatan apa? Kategori apa? Kategori alatan menjahit. Barulah awak kata awak guna tu sebab tak ada mesin jahit. Awak gunalah alatan menjahit tangan. Sian awak. Ada yang guna mesin? Ada juga kan? Guna mesin. Okey. Sekarang ni bila awak ingat balik, baju tual tu ada lisu kan? Ya, ada lisu. Jadi sekarang ni lisu tu masuk dalam kategori apa? Kategori proses jahitan apa? Kemasan. Kemasan pula ni. Jauhnya pergi. Dah menyempang lah tu. Ni yang dalam slide ni. Hilang gelembung. Kenapa jadi kemasan? Kemasan tu jahitan, proses jahitan menjahit tu yang kelepet ke. Itu jangan sampai tersilap. Itu dah bercampur aduk dah tu kepala tu. Okey, bila kita nak menjahit kan, kita tengok pola kita. Kita tentulah kita nampak dia punya design apa benda, jahitan apa nak buat kan. Kemudian kalau hari tu kita pernah belajar, kejap ya, apa pola mula-mula saya ajar awak. Ya, ada satu pola proses menjahit. Apa nama pola-pola? Asas dan apa ya, alatan jahitan. Apa pola pakaian, pola asas. Dalam mana tu pola pakaian? Ni kot. Simbol. Tak masuk dalam awak punya, di dalam pola kan? Ada. Sekejap, saya nak bagi awak yang lebih jelas lagi. Tapi dia bukan dalam slide yang itu, tapi boleh guna. Dalam subjek pola pakaian, dia ada khas istilah. Dia khas ialah pola kat situ. Mana dia mata saya pun lambat. Ni ya, pembinaan pola lengan tak boleh. Pengenalan. Aduh, mana dia? Membaiki pola pembinaan. Mana dia? Ni, okey. Okey, sebelum kita ni saya suka dia, ini pelajaran untuk apa? Untuk pola ya, tapi saya nak tunjukkan apa yang jadi tu, pola awak tu. Pola tual tu. Ni dia. Ni tual dia. Mana yang ni? Okay, saya bagi ekstra awak. Ada pula ni. Okey, mana dia salah satu hasil baju yang awak nak buat ialah yang inilah. Ni ya. Ni. So, saya ambil ini masuk situlah ya. Okey. Pola yang awak nak buat sekarang ni ialah
contoh dia yang inilah ya. Ini ialah tual ya. Ini sebenarnya ni pakai digital tak adalah, inilah ni tual awak. Ni tual awak ataupun pakaian acu awak, di mana tengok tak ada kemasan dekat leher, tak ada tau. Dekat ujung baju semua tak ada. Sebab kalau dalam baju ni ada kesilapan di mana lisu, ini lisu dia ubah suai daripada lisu bahu dada ke lisu atas bahu, semua tak ada kat sini ya. Tetapi kalau katakanlah bila baju tu dah siap, you fit kat dia, cuba acukan, and then ni lari kan, ini lari, kemudian ada tak masuk, dia punya lisu di sisi tu tak letak pada tempat dia, so kita akan baiki pola dia, bukan pakai baju, baiki pola dia. Kemudian kita letaklah kat sini poin-poin mana yang kita betulkan kan, kalau kita seimbang ke, so kita betul tandakan dan kita betulkan pola. Baru kita nampak pola tu, kita trace balik, baru kita baiki. Inilah dia hasil tual dia. So dalam proses untuk penghilangan gelembung ni, kita kena sediakan benda ni dulu. Ini apa ni? Ni apa? Lisu. Lisu itu ada beberapa jenis. Okay. Lisu ada beberapa jenis ya. Jadi bila kita nak mula je menjahit, mana dia saya? Saya tak ada. Okay. Bila kita nak menjahit, tengok pola-pola dia. Bukan pola, kita tengok kain dia. Sama ada tak lisu yang perlu kita jahit. So kain ni kita kena sediakan dulu. Sediakan maksud dia belum jahit bahu. Sediakan dulu penghilangan gelembung. Kalau dia ada kedut, buat kedut dulu. Kalau ada lisu, jahit lisu dulu. Depan, kemudian tengok belakang. Belakang ada lisu tak? Kalau ada lisu, kita jahit lisu. Bercerai lagi. Kemudian kalau kat lengan ni, katakanlah ada cuff kan? Ada cuff kat bawah ni, kena buat cuff dulu. Cuff tu mesti ada dia punya kedut lah. Kedut tu ialah penghilangan gelembung. So sediakan semua-semua dulu, baru kita masuk proses kedua. Jadi bila kita jahit claim, kita dah siapkan lisu-lisu, dia tak ganggu kita masa menjahit. Ada setengah-tengah bila kita dah jahit lisu di sini dengan sini, you nak jahit lisu tu dah sempit. Kawasan tu sempit tau. Bila sempit, hasilnya tak cantik lah. Dia tak tepat, kadang ada masalah, susah. Dan bila jahit tu guna jahit jelujur dulu. Bila jelujur walaupun awak buat kerja lebih sikit, tetapi hasilnya terus siap. Whereas kalau awak terus jahit tangan, jahit mesin, kalau awak salah, nanti baikingnya lagi susah. Sebab jahitan mesin tu dia rapat-rapat. Kalau you jahit jelujur, dah tengok, okey bertemu sebelah kanan, sebelah kiri, jahitan garisan pemadan tu okey dah. Jadi bila dah bertemu, dan maknanya betul lah tu. Dan kita boleh jahit kekal, kan? Jadi tak ada hilang buang masa kat situ. So sekarang ni macam kalau misalnya ada ni kan, lisu ni, lisu panjang ni kan. Buat dulu ni kat belakang ni. Jahit dulu lisu. So kita tengok apa benda lisu ni sebenarnya. Penghilangan gelembung ialah satu cara mengurangkan atau menghilangkan lebihan fabrik pakaian untuk mendapatkan bentuk dan padanan, iaitu fitting yang elok kepada pemakai serta memberi kesan keselesaan. So itu adalah tapi dia kat sini tak sebutlah apa bendanya. Dia hanya kata satu cara mengurangkan, kalau mengurang tu lisu pemadan. Okay? Lebihan atau menghilangkan lebihan fabrik pakaian untuk mendapatkan bentuk padanan yang baik. Itu pun lisu juga. Yang elok dan memberi keselesaan yang biasanya kedut. Kedut, pleat, itu ialah fungsinya. So dalam satu ayat ni, dia melibatkan semua jenis penghilangan gelembung. So dia kata contoh penghilangan gelembung ialah lisu pemadan, garisan ni ialah princess line atau empire line. Lisu-lisu perhiasan tu ialah lisu beriring, lisu setentang, lisu terbalik, lisu tak. Kemudian lisu tergantung, kemudian kedut dan juga apa lagi? Lisu yang ended. Dia ada dua lisu atas bawah tu.
Tujuan dia ialah satu mungkin sebagai hiasan juga, memberi bentuk memberi bentuk tu untuk ramping, nampak lebih ramping kan. So itu lisu pemadan kontur lah tu. Menyenangkan pergerakan ni ialah biasanya kedut, memberikan padanan dalam yang elok itu adalah biasanya ialah tux ataupun lisu perhiasan, mengecilkan atau membesar bahagian ini adalah lebih kepada apa ni, kedut. Okey, baik. Ni dia yang banyak ni, kita ulang balik. Penghilang gelembung tu sendiri tajuk dia pun besar juga. Itu tak termasuk kita nak membuat. Membuat lagi lah banyak kan. Tapi saya tengok semalam saya sempat tengok masuk ke bengkel bilik Puan Zan dengan Puan Cik Ju. Saya tengoklah awak punya yang awak hantar tu, saya kata oh bagusnya, cuma tak banyak lah awak buat 2 kan. Sedangkan kalau betul-betul kita bersua face to face, awak kena buat lah sekurang-kurangnya 5 macam tu kan. Okay. Ini tadi yang kita ambil. So ini tajuk besar dia, penghilang gelembung. Penghilang gelembung tu dibahagi kepada 2 tadi, iaitu lisu-lisu dan juga kedut. Lisunya ada banyak lah, tapi dia kita kategorikan sebagai lisu. Ada lisu pemadan, ada lisu perhiasan, ada jenis-jenis lisu tubs and plates tadi ya. Kemudian lisu perhiasan ni sebenarnya adalah lisu-lisu tub and plate, termasuklah ni tak payah ada lisu ya, sebab kat sini lisu-lisu tu ialah ya, garis tu ialah lines tu yang empire dan juga princess. Lisu-lisu tu ialah lisu perhiasan kita panggil dia. Baik, kemudian kalau lisu pemadan ialah lisu pemadan, garis putri, garis empire, lisu tertentang, terbalik dan sebagainya lah kat sini ya. Kemudian ada tux kan. Tux kat situ kita kata dia lisu perhiasan ya. Ni tak ada nak tukar istilah, tak boleh dah sebab tux tu dia ada pengertian sendiri dan kita anggap itu adalah lisu perhiasan. Awak tahu kalau tux tu rupa dia macam ni. Nanti kita pergilah. Dan yang kedua ialah gathers. Gathers ialah kedut lah. Kedut ni nanti akan jadi kedut dan ropol macam tu. Bila ada kedut mesti ada dan ropol. Ini saya tambah lah apa ni dia punya kandung dia punya konten lah. Okay. Kedut dan ropol. Kedut lepas akan menjadi ropol lah ya. Okay, ropol lah ya. Kemudian nanti saya adalah bagi sikit nanti dia punya apa ni video tu very simple je ya. Baik. Saya tak akan ulang dia punya nota tu, saya cuma aplikasi saja. Aplikasi ya. So bila kita kata penghilangan gelembung ada banyak kan, lisu dan juga tadi apa? Kedut. So ada lisu ni kita tengok lisu. Lisu pemadan pun ada banyak ya. Lisu pemadan ada separuh, ada yang konturnya. Bila dia bersambung atas bawah, dia jadi kontur. Biasanya dia berada di tengah-tengah pinggang. Macam tu. Dia tak boleh berada di tempat lain. Kalau lisu yang kontur ni ataupun kita panggil double ended ducts ni, dia berada di tengah-tengah pinggang. So jangan main letak garisan ni ya. Garisan satu ni menunjukkan lisu ni. So dia mesti berada, nampak ni. Ini garisan pinggang kan, garisan pinggang. So dia mesti berada betul-betul di tengah-tengah garisan pinggang. Dan adalah ukuran yang dia. Jangan awak nak letak dia di tempat lain pula ya. Kemudian kita tengok. Ya, ni. So kita nampak ya, kedudukan dia ni mestilah ni ya, ni ya. Volume bah. Okay. Ini ialah garis pinggang. So dia berada di tengah-tengah. That's why kalau misalnya awak buat maxi kan, maxi dia akan sambung sampai bawah lah. So pinggang ni berada di sini ni. Ya. Kalau ikutkan ni, kain ni pinggang dia di sini. So dia bercantum ni. So kita akan sambungkan yang ini dengan yang bawah ni, dia jadi yang ini. Dan kita boleh juga jadikan dia princess line ya. Princess line. Mana princess line? Okey.
Baik ya, faham yang ini ya. Jadi ini adalah penghilangan gelembung, lisu, cembung, lisu cekung. Lisu cembung ni maknanya dia memberi ruang. Lisu cekung memberi bentuk. Membentuk. So maknanya kalau di garisan dada ni dia memberi ruang lah. Maknanya nak bagi ruang benda lah tu. Kalau untuk pinggang ni kan, untuk pinggang bawah ni ni ya, yang atas ni dia membentuk lisu cekung. So yang ini lisu cembung, memberi bentuk, dia memberi ruang pada perut awak ni. So yang contoh lisu pemadan ialah lisu cembung, cekung dan lisu kontur ataupun kita panggil double ended ducts ni, dia dua. Okey. Baik, kedudukan dia lah. So ini pun kedudukan juga. Bila biasa kalau dalam soalan dia akan keluar juga macam tu kan. Bagi gambar you kena tahulah A itu ialah lisu cembung ke, cekung ke, B itu ialah lisu kontur ataupun lisu ended tu kan. Ducts ya. Ini samalah ni kedudukan. Dia mesti berada di tengah-tengah pinggang. Tengah-tengah pinggang, jangan pergi tempat lain. Kalau dia ada setengah student dia tak faham, dia letak kat sini. Kat sini dah tak boleh lah. Maknanya nanti dia punya lisu tu sampai ke atas. Ini adalah kedudukan lisu pinggang, lisu kontur kan. Lisu kontur di tengah pinggang. Tapi kalau dia jadi empire line di atas. Tapi tak akan ada lah lisu yang lain tu. Ya. Okey. Baik. Ya. Ini ialah lisu-lisu yang terdapat pada badan. Banyak maknanya dia kalau kita nak buat manipulasi lisu, ada 9 tempat lisu. Ini saya tak ajar awak akan belajar ni kalau ambil pola pakaian. So cuma inilah maknanya ini lisu yang di dada ni lisu ni. Kemudian yang kedua ni pun lisu ni juga. Lisu yang ketiga mid arm. Mid arm tu tengah lengan ni. Mid arm ya. Mid arm hole ya. Mid arm hole ni. Kemudian ini ialah French hujung bahu. Hujung bahu ialah yang mana? Hujung bahu ialah yang tak ada kat sini. Tapi yang ini ni mid shoulder ni ialah yang ini. Mid shoulder ya. Yang ini ialah mid garis leher. Garis leher yang ini. Nampak macam ni. Inilah dia bentuk dia. Ni ya. Ni bentuk dia ni. Yang ini. Sama juga. Ini yang tengah-tengah. Tak ada. Tengok ya. Ni tengah-tengah ni. Yang ini ni ialah yang ini. Kemudian ini ialah yang mana? Tak ada kat sini. Okey. Contoh saja. Yang ini yang saya nak cakap ni. Sebab lisu perhiasan yang namanya tux ni, dia pun memberi bentuk juga. Bila kita tengok lisu perhiasan ni dengan lisu lisu pleat ni, apa perbezaan dia? Itu yang saya nak terangkan hari ni lebih detail lagi. Baik, awak tengok baik-baik. Nanti kan saya akan tanya awak balik apa perbezaan tux and the pleats. Tux ialah lipatan fabrik berjahit yang paling kerap menjadi hiasan tetapi ia juga boleh menjadi alat membentuk. Ni dijahit kecil sama ada dia rapat ataupun dia jauh-jauh macam ni. Tapi dia jahit akan ada daripada atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah, sometimes dia berhenti tengah-tengah. Dia jadi macam ni. So kat bawah dia ada jadi kedut. Tapi kalau yang macam ni dia akan jadi ni. Ni ialah tux. Dia jadi lisu perhiasan dan juga dia juga membentuk. Dia tak berhenti setengah. Kalau dia berhenti setengah macam inilah. Ini isu tergantung sebenarnya. So inilah tux. Tux dia jahit tu. Tetapi apakah dia lisu pleats? Ni pleats. Pleats ialah lipatan. Tengok lipatan. Tadi tu ialah apa? Berjahit kan? Tadi tu ialah kain yang berjahit. Pleat ialah lipatan dalam fabrik yang memberikan kepenuhan terkawal. Kepenuhan terkawal maknanya dia ada jarak yang kita kena jahitnya di atas saja. Setiap lipatan dilipat mengikut garis tertentu. Setiap lipatan dilipat mengikut garis tertentu. Baik, sekarang macam ni. Kalau dia tux, dia akan jahit sampai bawah.
Kalau dia pleats, dia akan jahit di atas. Tapi kita dah susun kat sini. Terkawal tadi lah. Maknanya kalau ini lebar dia 3 cm, semua 3 cm. So dia terkawal tu maknanya dia sentiasa firm. Daripada atas sampai bawah. Kalau kita nak buat langsir kan, box split tu. Box split tu kita nampak kita dah susun yang kita iron dia kan. Dan dia punya ukuran mesti tepat, precise kan. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok contoh-contoh lain ya. Ni ya. Ini adalah yang terbuka ni ialah lisu bertentang dia bertentang. Tapi atas ni kita boleh panggil dia tux sebab lisu bertentang akan mula dari sini. So ada jahitan kat sini dia lebih kepada sebenarnya kalau ikut kita dia lisu tergantung Tapi kalau kat sini dia ada dua lah kat sini. Ni lah lisu bertentang macam ni kan. Sini terbalik ni inverted yalah betul. Jadi dia ada satu garis jahitan kat sini yang menguatkan dia ni, inilah tux. Tapi bawah ni ialah pleats So pleats tu dia akan mula dari sini. Dia akan memberi ruang dalam tu. Okay. Baik, sekarang awak tengok jenis-jenis tux Sebab ni lipatan fabrik berjahit. Lipatan fabrik berjahit. Whereas yang ini ialah lipatan dalam fabrik yang memberikan kepenuhan terkawal. Dia tak disebut berjahit. Dia tak disebut berjahit. Nanti ada video yang sangat jelas Mak Saleh tu bagi tahu awak. Baik, sekarang awak tengok. Ni ialah jenis-jenis basic tux. Semuanya dia berjahit. Daripada atas sampai bawah berjahit. Basic Ni blind ni walaupun dekat sebelah dalam dia pun berjahit. Ni space tux ni maknanya dia jarak dia banyak. Jarak. So maknanya ada beberapa lisu tux ni adalah perbezaan dia hanya melibatkan lebar dan juga jarak antara satu sama lain. Tapi dia berjahit. Ingat tu. Keyword dia berjahit. Okay. Ini basic tux. Samalah ni Ni basic tux tadi tu. So kita akan jahit. Kalau dia tak jahit, dia adalah lisu. Baik, yang ini ini sebab saya dapat gambar dia sekali kan. Bila lisu tu macam ni ini lisu pemadan Ini lisu pemadan, nampak tak dia punya pola tu adalah gambar raja lisu pemadan tapi ada satu line kat sini. Ini menunjukkan bila you jahit sampai sini je. So dia akan ada ruang kat sini. Ini biasanya seluar lelaki. Seluar lelaki dijahit separuh je. Dijahit separuh untuk memberi ruang kat bawah tu. So dia akan ada mana ke pembaris saya? Dia akan ada ruang. So yang ruang tu adalah lisu pemadan bukan tux Dia terkenal tak ada. Okay. Maksudnya macam ni lah. Lisu tu dia dua macam ni, lipat dan dia jahit separuh sampai sini je. Bila dia jahit separuh sampai sini, macam ni dia jahit. Kesan dia ialah dia akan meninggalkan kesan ni. Lubang ni, ruang ni. Mana ke? Ni, ruang ni. Sebab dia berjahit sampai sini. So bawah ni ialah lisu yang pemadan tadi. So yang atas ni dah jadi tux kat sini Dia jahit kat sini. Lisu tergantung pada seluar. Okay. Yang ini adalah dua. Maknanya ini lisu ni kenapa dia berjahit. Lisu ni kita jahit tapi tak jahit penuh. Jahit sampai sini je. Selalunya kalau kita tengok pergi ke butik ataupun pergi ke mall ke, baju tu ada awak akan jumpa di mana dia jahit separuh-separuh je. Dan dia akan memberi hiasan dan dia juga sebagai memberi ruang. Dia akan jahit, kemudian dia akan ada ruang kat atas tu. Ada ruang sebab dia tak jahit semua. So garisan dia tak akan buat satu garisan penuh lah. Nak buat demo pun susah. Nanti saya ada video dia. Okey. Inilah contoh-contoh dia. Jadi maksudnya
Semua lisu ni kena jahit dulu. Kat baju tu, kat kain yang awak dah potong tu, kena jahit dulu. Dan saya nampak lisu yang awak buat pada skirt tu, ada buat kan? Pada skirt kan? Skirt berlisu tu ke untuk pola? Awak ada buat skirt tak? Tak ada kan? Tak ada. Itu pola. Kan saya ada jadi ni. Ada setengahnya tu dia tak cukup bagi tanda pola. Sebab bila kita lisu betul, lisu tu mesti ada tanda, setiap satu lisu dia mesti ada dua. Dia mesti bercantum macam tu kan. So lisu tu mesti ada tanda pola yang menunjukkan dia lisu, dia mesti ada tanda macam V tu, macam zebra ya. Kalau tak ada tanda tu maksud dia tak cukup lisu tu. Macam ni, sekejap ya. Jadi maknanya nanti kalau awak jumpa macam ni maksudnya lisu. Lisu ni baru satu. Maknanya you jahit dia lipat macam ni. Dia adalah satu. Ni ya, ni satu ni. Jadi nak menunjukkan dia lisu, dia punya pola mesti ada buat macam ni. So kalau ada dua lisu, kalau ada space kat sini, lisu tu dekat sini. Faham? Yang mesti ada tanda ni. Nanti bila awak dapat balik siapa yang buat pola tu, mesti buatkan ini. Kalau tak, nanti pola tu tak lengkap lah. Maknanya ada kurang lagi tanda pola dia. Okey. Ini contoh-contoh dia banyaklah. Okay. Lisu-lisu ni. Ni kalau dia box split, tengok kalau lisu tu, dia akan ada satu tempat di mana dia melepas. Kalau tucks, dia mesti dijahit. Kalau lisu beriring ke lisu box split ke, dia susun dulu. Kan, dan dengan jarak yang terkawal tadi tu, baru dia jahit satu atas tu. Contoh dia lagi yang ni. Ni kan, ni semua ni dia lepas daripada atas. Dia hanya jahit satu saja, kan? Macam ni kan, semua dah jahit satu je. Tengok yang ini ni dia. Ini dia ya. Ini tadi ialah menunjukkan dia punya penemplit tadi tu ya. Dia ada garisan-garisan ni, mesti ada garisan. Patutnya dia kena loretkan. So ini ada dua, ni ada dua, ni ada dua. Ni satu dah dia ada empat kan. Maknanya dia bertemu, dia ada space, ni space dia. Tu ialah untuk box split. Inilah di accordions ya. Accordion tu dia pleats yang disusun-susun halus dan dia dipress. Dan dia matilah kat situ. Yang ini ialah lisu box split tadi, tapi dia jahit kat bawah ni, dia ada yoke kat sini. Dan ini ialah untuk skirt yang kita buat pakai squash. Kat sini kedut, ni kedut ni. Baik, ni saya nak tunjuk yang ini. Inilah dia. The difference between the pleats and the tucks. Nampak? Ni tucks ni ialah hiasan ni. Tapi dia saya ambil baju lelaki. Nanti kita budak lelaki dia jealous ya, apa semua budak perempuan ya. Bukan ini kursus pakaian perempuan kan. Okey. Kita tengok. Ini kalau flat drawing dia. Drawing dia macam ni, tapi bila baju tu ada beberapa cara lah. Yang ini lisu apa? Ini semua lisu tergantung ni. Ini lisu bertentang. Ini lisu beriring sebenarnya ya. Yang ini ada apa ni? Lisu tengah-tengah ni lisu terbalik ya. Belakang. Gila, orang handsome sikit lah. Bila sampai kat bawah ni, dia punya design macam inilah lakaran flat drawing dia macam garisan sampai bawah. This is tuck, okay? Ni ya, tuck, dia mati kat sini. Kalau dia loose kat bawah tu dah jadi kedut ya, dia berkedut. Tapi itu dah jadi lisu tergantung. Yang ini dia mati dan dia ialah lisu hiasan. Nampak tak perbezaan antara tucks ni dengan yang ini, pleats ni? Dah faham dah? Faham. Dan dia berada pada banyak baju sebenarnya ya. Baju-baju kemeja perempuan pun ada dan dia akan mati kat sini. Dia jenis hiasan. Tapi dalam pada hiasan dia boleh memberi juga. Jadi dia boleh beri shape juga. So tengok ya. Ini kalau pola dia ni maknanya pola dia kena banyak ada extra fabric lah. Ada extra fabric. Kemudian ini dah kedut ya. Kedut tu nanti ya, saya nak tunjukkan video dulu. Mana ke video dia?
Dia video tu very short video, tapi saya rasa dari situ awak akan nampak lebih jelas lagi. Mana ni? How to draw ni. Kan ni? This man. Dia ada akademi ni sebenarnya ya. One of my fashion design Courses. available online at Fashion Premier Academy. I'm going to go over darts, cleats, tucks. So let's get to work. Dia kata, Okay, by now we are dia kata apa? Dia nak okay, by now we are familiar with the dart. These are the legs of the dart, kaki. vanishing point, apex. When we stitch the legs Jahit. closed, Kalau kita we jahit, end up with a dart. But that. if we only fold Oh, the fabric pelipat. over like this and stitch Stitch only kat in situ. the seam, like this for example, this is a pleat. Plates. So I have not sewn the legs together. I've left it open. This is a pleat. I've only sewn right here. And if I only sew down to a certain point, let's say I only sew the legs to a certain point like here, this is known as a tuck. So a dart, a pleat, and a tuck is drafted the same way, but it's how it is sewn that determines if it's a dart or a pleat. Okay. Thank you for watching this. Okay, by now we are familiar with the dart. These are the legs of the dart, vanishing point, apex. When we stitch the legs Stitch tu jahit. closed, we end up with a dart. But if we only fold the fabric over like this and stitch only in the seam, like this for example, this is a pleat. So I have not sewn the legs together. I've left it open. This is a pleat. I've only sewn right here. And if I only sew down to a certain point, let's say I only sew the legs to a certain point like here, this is known as a tuck. So a dart, a pleat, and a tuck is drafted the same way, but it's how it is sewn that determines if it's a dart or a pleat or a tuck. Ya, ni sikit lah. Ini bukan video. Just beritahu, ni tadi tu yang kita ada darts di. Ini ialah darts. Darts tu ialah lisu pemadan. Tengok kat sini tak ada apa benda. Darts help bring shape to your garment. Sebab memberi bentuk pada garment. Mana pula benda ni? Kan? Ni. Ni memberi bentuk memberi ruang. Ni masukkan apa nama pizza kat situ. Okey. Ini dia. The bus darts kat sini. Okey, ni tadi the French dart di sini. Dia dah ubah suai dah ubah suai. French dart tu ambil daripada ni Apa ni? Namanya apa? Eiffel Tower. Kan? Okey. Ini ialah shoulder. Nanti awak saya letakkan dah apa ni namanya dia punya website ni pada slide tadi tu. Awak boleh ambil dia sebagai rujukan awak lah nanti. Tengok ya ni. Kita perlu ruang di sini sebab bila kita lipat ni kita kalau nak selesa kita kena ada satu lisu di sini. Awak biasa tengok kan pada jaket ke ada satu lisu kat sini, tujuanlah untuk memberi ruang pada lengan yang kita bengkokkan tu. Fish dart. Nama dia tu gantung kepada bentuk Ni macam fish, macam tudung bawal. Tapi ni ialah apa dia tadi? Lisu pemadan kontur. Kelakar lah pula. Okey. Tu nanti awak tengoklah sendiri. Saya dah sediakan, saya dah pilih the best apa ni nota. Okey. Baik, itu ialah darts
pleats and tucks. So itu dia tunjuk satulah pada satu lisu tu kalau dijahit penuh kan, dijahit penuh dia jadi lisu pemadan ya. Bila dia tak jahit penuh tapi ditindih tu ialah tucks ya. Kemudian bila kita apa lagi, tucks and pleats tadi tu bila kita lipat saja dan jahit di atas itu ialah pleat. That's why saya kata tadi pleats tu dia susun saja. Disusun kemudian dia akan jahit ke atas. Tapi bila tucks tu dia akan jahit pada lisu tadi. Okey. Faham tak? Faham tak? Pandai semua ni. Dah hilang muka aku. Okay. Baik, kedut pula lain sikit. Alamak, ni kenapa? Kedut ni tak, kedut ni lebih kepada hiasan dan juga memberi. Alamak, ni. Why is like this? Tak apalah. Okay, baik. Sekejap. Okay. Kedut ni pun maknanya proses jahitan yang awak kena jahit dulu. Macam tu. Contohnya bila dekat design tu biasanya baju kanak-kanak. Baju kanak-kanak dia ada satu garisan, lepas tu dia ada yoke kan, dia ada yoke, ada garis. Jadi kena jahit dulu yoke dengan kedut tadi tu. Ataupun awak kena sediakan dulu kedut dekat pinggang ni dulu. So dia punya amount dia macam ni. Tadi tu ada keluar soalan kan. Kalau kita nak katakanlah pinggang dia ni ialah 80 cm. Keliling pinggang 80 cm. So kain yang dia perlu buat tu ialah 2 kali ganda ataupun setengah kali ganda. Kalau untuk baju macam ni nak cantik kedut mestilah 2 kali ganda. Tapi kalau kain dah tebal, so 1.5 kali ganda pun boleh. So kalau misalnya pinggang tu ialah 80 cm, so awak jadikan dia campur dengan berapa tadi? 80 setengah dan 40. So 120 cm. Ya, 80 campur lagi dengan 40 jadi 120 cm. Extra length untuk buat kedut ni tadi. Itu pun tak apa cantik. Kalau 2 kali ganda lagi cantik ya. So begitu juga dengan baju-baju kanak-kanak macam tu. So, biasanya kedut ni dia berada pada empire line ataupun dia ada pada yoke. Yoke tu adalah bahu mendatang ke ataupun skirt mendatang ya. Dan cara jahit dia macam itulah. Maknanya jahit dengan jari lujur halus, satu benang saja, kemudian tarik satu ataupun buat dua. Buat dua ni bila tarik sekali tarik ya. Supaya nanti dia punya kedut tu seimbang ya. Seimbang dan ikat, ukur baliklah. Kalau kita dah ukur balik, kita kena dapatkan lagi dia punya pinggang tu 80 cm. So ukur balik sampai di 80 cm baru betul. Ya, baru dapat ni. So yang ini nanti bila jahit di tengah-tengah, jangan tunjuk jahit di atas ni. Garisan tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah tu yang kita kena jahit dengan jahit mesin. Baik. Bila kedut ni, dia akan jadi kedut dan ropol ya. Dia akan jadi ropol. Ropol ataupun gathers and apa? Ruffles. RUFFLES. Gathers and ruffles. Kecil je lah. Okay. Gathers and ruffles. Okay. Baik. Nak buat ropol mesti buat kedut. Macam tu. Ropol terhasil daripada kedut. Ni ropol ni. You attach pada kain. Inilah ropol. Tapi nak buat ropol tu mesti buat kedut. Faham? So dia dua-dua tu it goes together. Melainkan kalau dia hanya one piece macam ni, kan ini hanya ropol. Ini hanya kedut. Kedut. Tapi kalau ada one layer lagi kat bawah tu, dia jadi ropol. Apa dia? Baik. Itu adalah proses yang pertama. Pertama di mana kita dah siapkan semua
semua ni, ya, ingat. Siapkan dulu semua ni. Tadi yang awak dah buat tu. Kalau ada, tengok design, ya, tengok design. Ada tak design-design yang okey, saya boleh tanya awak. Okey. Sekarang baju ni, tengok baju ni. Baju ni. Ada tak mana-mana bahagian penghilang gelembung yang kita nak kena jahit dulu? Apa nama dia? Apa tahu? Kau tengok ni. Ya, apa nama dia? Singapura. Dia ke sebelah kanan, sebelah kiri dia jadi lisu bertentang. Yes, ya. Jadi dia lisu bertentang ni sebelah bawah. So dia attach dengan yoke atas, ya. Ni. So bawah pun sama juga. So maknanya dia sebelah depan tak adalah. Sebelah depan ni kalau boleh jahit dulu dia punya poket tu. Poket tu jahit dulu. Sebab nanti bila dah you dah jahit kelem-kelem ni, nak jahit poket pun ruangan dia jadi sempit. Ya. So kita siapkan dulu mana-mana yang perlu disiapkan dulu. Especially penghilangan gelembung. Ni yang betul. Ni mana gambar saya lagi? Ini ialah palazzo Palazzo saya tak jawab. Yang ini maknanya ni jaket ni. Jadi kena jahit dulu. Ni apa? Ini belakang, ni depan. Lisu. Lisu pemadan kontur tadi ataupun ended, double ended, double ended. Biasa kat sini boleh jadi dia jahit separuh pun boleh. Kemudian kebaya ni pun ada apa ni kebayanya? Lisu pemadan kontur depan dan belakang. Kain pun lisu pemadan cembung ke cekung? Cembung, ya. Cembung maknanya di pinggang. Ini pun sama juga. Ya, kita tengok. Ni ada. Pun tak ada. Ini banyaklah. Ini sebenarnya ni simple je nampak kan. Dia punya bukan godet. Apa nama dia? Korset, ya. Korset dia. Yang ini tadi saya tak jumpa yang ini. Patutnya saya kena ambil ni. Ini apa ni? Ini ialah lisu ataupun princess line, ya. Sama ada dua sama-sama, ya. Sama, ini ialah kembang kat bawah, ini bentuk loceng sikit ataupun mamet. Ini tadi baju dia, saya kena masukkan dalam ni dulu. Sebab tadi ada garisan kan, garisan tu tak cukup gambar dia. Itulah dia. Garisan, ya. Dia pada lisu pemadan ni. Awak nanti kalau kat sini ada dah ni lah. Ada pun. Sorry. Cuma yang ini lisu pemadan ini ialah Empire Line, ya. Yang ini Empire Line. Ni dia dekat bawah bas ni tadi Empire Line, ya. Bawah bas. Ini pun kita boleh katakan ini ialah Empire Line tapi di pinggang. Bawah ni ialah accordion ataupun kita boleh gunakan peplum. Kalau peplum ialah skirt kembang, kembang. Tadi. Ya. So ini, kalau ini maksud dia kenalah siapkan jahit dulu yang depan ni. Sebelum awak jahit yang lain satu-satu. Ni jahit dulu yang ini. Siapkan dulu princess line ni dulu. Mana cantum sini, baru awak boleh buat yang lain. Kalau belakang pun kena ada macam ni kan. Ini kalau belakang pun ada, maknanya kena siapkan dulu, cantumkan dulu dua-dua princess line tu, baru kita cantum bahu. Baru cantum kelem kat sini. Ini semualah. Nanti bila dah siap ni, nanti nak buat, dah buat, let's say you nak jahit dia punya zip dulu, kemudian you tak jahit klaim penghilangan gelembung yang ni ataupun lisu ni, ada satu masalah nanti. Even ini ialah kasket. Kasket ni boleh katakan pleat juga, ya. Dia termasuk dalam kain pleat juga sebab dia kita susun ni. Tapi dia bertindih. So kita kena sediakan dululah ni.
Ini pola-pola asas banyak. Ini pola asas yang awak buat lah ni. Ini lengan. Ini pun ialah garisan apa ni? Ini ialah apa? Princess line ya. Ni hari tu ada orang suruh saya buat baju macam ni. Senang je tu kan. Okey ya. Baik ya. Sekarang semua dah faham lah. Yang ini pun adalah princess line ya. Tapi princess line ni dia special sikit. You tak payah nak pecahkan dia ataupun nak pisahkan dia. Hanya buka yang ini kan, kita kena tutup yang dilisu di sisi ni, jadikan lisu dekat tengah armhole, and then kita snip kat situ je. So kat sini gunakan lisu yang ini, tak payah buang. Kalau buang langsung pakai bawah kan. Ni yang saya cakap ni. Ni ya. Ni ialah apa nama? Simbol untuk lisu. Ni dua Ni kalau macam ni sama ada you nak buat lisu beriring ataupun lisu bertentang ya. Kat sini. Sebab dia ada space kat sini. Ni ya. Ini ialah space dia, inilah lisu dia. Lipat ke sini. Kalau satu arah dia jadi lisu beriring. Kalau sebelah sini ke kanan, sebelah sini ke kiri dia jadi lisu terbalik. Okay? Alright. Tak ada. Ni nanti bila saya buat ulang kaji, bab yang tajuk ni saya tak ulang kaji lagi lah. Sebab banyak kan. Okey, sekarang kita nak masuk ke claim. Claim. Claim tu apa? Claim adalah salah satu cara. Ni apa? Watch. Saya kadang-kadang tak ingat banyak sangat yang saya dah buat. Okay, bila saya tak simak ni dia ada kaitan claim. Claim ialah satu cara mencantum. Ya. Keyword dia ialah mencantum. Dia mesti mencantum. Kalau you tak guna claim, maknanya baju tu tak bercantum. Dua atau lebih kepingan fabric dengan jahitan tangan atau mesin. So kita bila kata claim tu apa? Benda yang mencantum. Mesti dua atau lebih. Tiga tu bila kita buat quilting ya. Tujuan claim untuk mendapatkan bentuk dan style kepada pakaian atau artikel lah. Ada jugalah dia untuk mendapatkan, tapi sebenarnya tujuanlah untuk mencantum lah. Ni ya. Dekat sini pun dan kedudukan claim bergantung kepada jenis fabric, kedudukan claim ni tak apa. Okey, ini dia. Ini yang awak dah buat. Awak buat berapa saya pun tak tahu. Awak buat berapa ni? Ingat tak tidak? Ya, so ada banyak lah. Ya. Saya nampak dah awak ada buat claim belah kangkung, claim lepak tindih, claim papan mesin, claim papan tangan. Ada yang saya nampak dekat awak punya folio tu. Okay. So inilah benda-bendanya yang kita dah buat itu kan. Cuma kat sini ada lebih banyak sikit. Okay. Nanti ya, apa benda tadi tu. Mana dia? Kenapa? Mana saya? Mana? Ayo dah hilang. Oh, ini tutup dulu lah ya. Ini main-main. Okey, ni apa? Ni kenapa jadi macam ni? Okey. Baik. Kita tengok apa bendanya. Yang ada berkaitan dengan SIM. Akan tu. Sekolah aja ni. Oh, ni nampak matematik tingkatan 2 ulang kaji pola dan jujukan. Ada banyak ni berkaitan dengan apa ni, makna dia kalau nak cari bahan sebenarnya tak ada masalah ya kan. What is this? Oh tak apa.
Welcome to YouTube channel. I'm Cikgu Wong. I don't know what is this. Dekat apa ni? Mula. Ya. Ni semua tak adalah. Okay. Payahlah tengok yang tu. Saya pun tak perasan mana tu. Okay. Sebelum saya nak mana begini? Oh, okay. Klik sini dulu. Lepas tu buat kat sini kan. Selalu confused. Okay. Betul. Okay, sekarang ni kita nak buat ni lah punya ni. Baru dapat. Gelak. Siapa budak lelaki dah hilang mana tak tahulah. Dia mungkin dekat dalam apa tu bengkel katnya kan, dia tak siap. Okey. Sekarang ni saya suka tengok yang ni. Jenis claim tak ada masalah sangat sebab awak tahu dah claim tu mesti nak cantum sebab ada guna claim. Selalu awak akan guna claim belah kangkung kan. Claim Betawi jarang. Ini ada cara nak mengemas dia. Okey. Awak tengok yang ni. Nampak tak yang ni? Ini kita guna kemasan apa pada claim ni? Inilah dia jahitan lilit kemas. Lilit kemas yang awak belajar tu, inilah guna dia. Mengemaskan tepi fabrik. Sebab dulu mungkin tak ada mesin jahit overlock. Jadi salah satu cara dia jahit sampari lah, guna pita lah dan juga guna jahit lilit kemas. Nama pun lilit kemas. Lilit ubi dicantum ya. Lilit ubi untuk mencantum. So awak nak ingatkan antara lilit ubi dengan lilit kemas, itulah dia. Lilit kemas dia mengemas. Kemas lilit ubi untuk mencantum patchwork. Patchwork tu, tampal hias tu. Okay. Ini saya tak ni. Jenis ni. Saya nak pergi ke belah. Tengok belah ni. Belah. Kita hari ni pun, hari tu pun saya sampai belah aja. Okey. Belah ni, kena ingat. Dia ada dua jenis. Baju kalau tak ada belah, tak boleh pakai. Sama ada baju belah tu sikit kat sini ataupun guna zip atau guna butang pada belah kelepek sama lebar ke, itulah dia fungsi belah. Jadi kita tengok, dia ada dua jenis. Belah tu pada claim satu, belah pada ira lurus satu. Apa maksud dia? Macam tu ya. Jadi belah di claim tu adalah kita tahu claim belah kangkung kan? Claim apa-apa mesin. Sekarang ni belah di claim tu biasanya lah pada belah pada claim belah kangkung. Contoh dia claim belah kangkung. Okay, ya. Sekarang awak tengok macam ni. Baik, sekarang ni baju ni tengok. Kain ni ya. Ni depan ke belakang ni? Belakang kan? Okey, belakang. Jadi baju ni kalau ikutkan dia baju yang sendat lah, sendat. So, kenapa ada tanda ni? Adakah ini cut 1 atau cut 2? Cut 1. Cut 1 tak ada tanda. tak ada tanda lipatan pun kan. Bila tak ada tanda lipatan dia mesti dia mesti ada lebihan. Nampak? Kalau tak ada tanda lipatan dia mesti ada lebihan. Ini menunjukkan belah ni adalah belah kelepek sama lebar ataupun belah berslip ataupun belah apalah. Kita tengok. Bila keadaan dia macam ni, dia cut 2 kan? Cut 2. Ini adalah untuk meletakkan meletakkan zip. Okay? So zip tu nak letak di mana? Zip tu letak di belah. Belah tu belah apa? Belah kelepek sama lebar. Ni. Belah ialah ni. Ya. Bila ini yang saya nak emphasize kat sini ialah belah di claim. Baik. Sekarang ni awak tengok. Claim tu akan jadi macam ni sebab dia jahit. Ni kalau belah ni, dua side ni awak jahit. Alah, bila macam ni dia tak jadi
Ni pula saya dah gam pula tu. Okay. Ni kita jahit. Jahit. Kalau kita jahit penuh, tak adalah belah kan? Betul tak? Kalau kita jahit penuh, tak adalah belah. Belah tu dah berjahit. Tapi oleh kerana kita nak pasang zip, kita kena tinggalkan sikit. So kita tengoklah ukuran zip tu. Ukuran zip tu berapa. So kita akan jahit bawah sikit je lah. Katakan zip tu 20 cm. 20 cm sampai sini. So kita akan jahit daripada dalam tu sikit saja. Ya. Baik. Kita jahit sikit je. Ni. Kita jahit. Ni jahit ni. Bila jahit ni nama dia claim. Bila claim kita tengok claim apa ni. Dua-dua belah sama. Ni jadi claim apa ni? Bawah ni. Claim. Claim yang terbuka rata ni kita panggil apa? Claim sama lebar. Klepek sama lebar. Klepek tu dia melipat kan? Klepek sama lebar. So inilah belah klepek nama dia. Belah claim. Belah pada claim. Belah ni pada claim. Claim tu ialah claim yang kita tengok pada belah klepek sama lebar dan kita akan jahit zip. So sepanjang atas ni, sepanjang belah ni dia ada pada claim. Faham? So sepanjang ni adalah claim lah ni. Claim belah kangkung ni. Kan? Ini untuk badan. Tapi kalau kat skirt, kat tepi skirt ke belakang skirt tu ada belah, itu pun belah pada claim. Maknanya kita jahit pada yang kita cantumkan tadi. Nak bagi dia memudahkan pergerakan. Macam tu. So itulah yang dipanggil belah pada claim untuk menjahit zip. Untuk menjahit zip, belah kelepek sama lebar. Belah kelepek sama lebar tu untuk buat dia punya butang kan, butang tu. So itu. Tapi apa pula belah pada ira lurus? Ira lurus contohnya baju apa? Baju kurung kan, baju kurung kita tu. Macam mana nak buat baju ni kan? Ada mana gambar saya tadi? Tak apa. Kita ambil yang selalu kita pakai lah. Macam ni kan. Baju kurung kan. Baju kurung. Dia buat separuh je lah. Separuh je. Macam mana nak pakai baju ni? Macam mana nak pakai baju ni? Baju kurung ni macam mana nak pakai? Kat leher ni. Kena buat. Garisan tu apa kalau kat kain? Apa tu? Apa kita istilah apa tu? Yes, gunting. Aduh kamu. Aduh lambatnya. Okay. Kita gunting ni jadi belah. Bila kita gunting dia jadi belah lah kan? Belah tu pada kain. Kan baju ni kalau ikut pola dia ni, pola lurus kan? Pola ira lurus. So ini pun belah dia kita panggil belah slit, betul tak? Slit. Belah slit tu berada pada ira fabric. Ira fabric. So kalau nampak macam awak punya tenunan kan, yang the best is kalau boleh follow garisan pakan tu. Jahit pakan tu. So, jangan pergi tempat lain. Jadi maknanya kalau awak tarik benang pun kan, dia straight je. Dia tak ada sampai awak berjerumbai macam tu. So itu is the best awak nak jahit, nak gunting pada ira fabric. Ira lurus. So biasanya dia akan mengikut ira. So ini adalah contoh belah pada ira lurus. Tapi belah ni kita panggil apa? Belah, yes, belah slit. Ya. Jadi kemaskan ni dengan lapik berbentuk kan, lapik berbentuk macam tu. So kan benda tu berkait kan. Dan selain
dia ni adalah belah slit dan kita kemas dengan lapik. Baju Melayu kita panggil belah juga tapi belah plaket. Ni kita tengok ni. Ni belah plaket ni. Apa dia? Ni belah duduk dia pada ira tapi dia plaket. Ni ialah untuk baju Melayu atau baju cekak musang. Belah berkaf ni pada ni saya pakai pun baju ni. Ni kan? Ni belah juga ni. Belah ni dia bukan pada claim kat sini. Kalau sometimes dia buat kat claim tapi ni tak buat claim. Dia potong tengah-tengah dekat ira dan dia buatkan dia punya lapik. Lapik ni dia guna ira serum lah dan dia buat cuff kat sini. Ya. So ini belah jugalah. Belah ni pada ira dan dikemaskan dengan kun. Ya. Kemudian inilah belah berkun tadi ya. Ini letak kun kat sini. Ya. Kemudian belah lapik kain selari pun sama juga yang awak ambil kita serong jalur tempat tadi. Yang ini lagi satu ialah belah kelepek sama lega yang saya sebut tadi. Belah kelepek tu untuk diklaim tapi yang ini dia juga adalah belah kelepek di ira lurus. Hanya khas untuk belah kelepek sama lebar untuk overlapkan belah pada baju. Ya, contoh dia yang ini. Ini kenapa saya tak ada ni? Nanti. Ini kan bila saya buka ni tadi, benda ni agak tak apalah nak cuci mata kan. Okay. Ni. Ini tadi belah diklaim untuk jahit zip. Awak ingat ya? Untuk jahit zip ni klaim bawah ni. So kalau dalam dalam flat drawing you mesti buat satu garisan lurus dan ada tanda dot-dot tu, itu maknanya belah berzip. Zip ya, zip kat situ ya. Kemudian macam ni. Ni panjang ni ialah belah tapi dia kemas dengan butang. Ni semua adalah belah belah berzip ni. Ini simetri, ini asimetri. Ya, ni semua ialah belah tapi berbagai-bagai bentuk. Ya. Ini belah kelepek diklaim juga. So ini klaim tapi ini klaim. Klaim tu maknanya kita cantum depan dengan belakang dan sebabkan mungkin dia sempit buatkan belah. Ni macam pensel itu kan. Macam ni. Ini kadang uniform ni kena pakai tudung tapi belahnya sampai ke atas. Nampaklah semua. So kalau kena macam ni bila kenalah pakai legging kan. Okay. Ini. Tadi belah diklaim sekarang belah di ira lurus selain daripada belah slit dia juga ialah belah kelepek sama lebar. Sebab apa? Dia di ira lurus. Sebab dia ni berpecah. Ni ira lurus. Dan dia ni ada lapik dia ke sampai sini. Semua belah ni bukan belah pada klaim sebab kalau klaim dia dekat ujung sini pada belah berzip tu klaim. Tapi ini dia tak ada pada klaim. Dia stand alone. Dia overlap. Bila dia sama lebar dia overlap. Yang tadi saya kata belah berzip tu kelepek sama lebar salah lah tu belah itu adalah belah kelepek. Belah kelepek. Kelepek sama lebar dia mesti bertindan ya. Ni tadi belah slit. Ni dia baju Melayu ni, baju kurung, belah slit, kemasan dia ialah lapik berbentuk tapi ini halus. Kemaskan lagi dengan jahit tulang belut sebab bila slit tu menggunakan fabrik yang nipis dia cepat berjerumbai. So kita kukuhkan dia dengan jahit tulang belut. Ke jahit kerang ke kan. Itu untuk mengukuhkan klaim tadi tu ya, belah slit tadi tu. Baik, ini pun sama juga tapi lebih kepada lapik berbentuk untuk baju-baju macam Punjabi kan. Macam tu. Yang inilah yang saya kata belah placket tadi. Di mana dia pun asalnya macam ni juga. Dia adalah belah slit tapi dikemaskan dengan placket. Placket kalau Punjabi pun sometimes dia buat kemas dengan placket juga. Tapi kalau macam kita pun kita nak buat plaket tapi sebab pakai tudung tak payahlah ada collar-collar ni susah kan. So ambil yang ini jadi baju Punjabi ke baju kahwal sahwal kamis kan. Ini. Baik itu saja sampai penyudah tepi nanti sebab penyudah tepi ni panjang banyak kan. So kita tengok dia banyak. Saya cuma nak tengok itu saya rasa macam poket saya pernah ada buat ke? Saya lupa. Ni collar banyak inilah dia. Terlampau banyak. Poket, ada poket tak? Saya rasa ada.
Ni poket ni nanti kita ni lah minggu depan lah ya, minggu depan. Saya takut dia tak ada, tapi ada lagi poket-poket yang lain ni, nanti saya tambah lagi lah. Ni poket-poket gantung, poket berbibir. Okay. Nanti bila dah habis baru saya bagi lagi yang barulah slide ni. Kalau tidak nanti awak dapat yang lama tu masih kurang lagi kan. Macam tu. Tengok penyudah tepi tadi, tengoklah penyudah tepi kita belum, okey. Penyudah tepi kita simpan untuk kita buat next week. So sekarang hari ni kita ingat dengan gelembung, kelim dengan belah. So 3, so next week kita buat penyudah tepi, kancing dan trimming. Saya akan tambah lagi nota kat sini. Okey? Ada apa-apa? Soal link hadiran dah dapat? Dah. Apa tadi video tadi ya? Saya pun video, bukan video, dia is nota tapi nak menunjukkan dia belah tu. Ya, safety ini kita dah boleh tutup. Kita save. Kita tutup lah ya, biar dia dapat. Save. Ni kenapa? Baik ya, tengok ya. Ini ialah 15 types of slit for dresses and skirt. Slit ya, slit tu maknanya belah di, kalau slit belah di mana? Lem ke di ira? Ira lah, di slit, kalau slit dia ira, okey? Baik. Pejam mata lah kalau tak nak tengok ya. Sebab dia ni agak seksi-seksi sikit lah. Ya, 15,000 dress and skirt ya. Kita anggap ini kita belajar ya. Ni nama dia apa? Side high slit, tie high slit. Ya, high. Slit ni bukan pada claim ya. Kalau claim dekat sini, ini ialah pada era. Ini ialah high slit dress juga ya. Semuanya slit di era ya. Ini side mini slit, mini sikit je. Yang ini pun sebab ini dia ni claim ni kat sini, ini pun claim juga ya. Ni ialah slit diklaim, okey. Walaupun buncit gak kan. Ini ialah apa ni? Tadi lah pendek kan, slit pendek. Ni slit panjang. And then multiple slits. Multiple ni maknanya banyak lah ni. Ya. Semua banyak. Semua ni kita kalau kita tengok kat sini dia pada era ya. Dia cuma buat lapik-lapik je. Kalau dia pada kelepet, biasanya kita nampak dia ada kelepetnya. Ni back high slit. Back pula. High tu tinggilah. Semua tu slit ni maknanya dia daripada era lurus ya. Ni back mini slit sikit je, ni mini slit. Tapi yang ini pada claim ya. Sebab dia ada garisan sini kan. Zip dia bukan kat sini juga tak nampak, tapi belah ni pada claim ya, pada claim. Okey. Front mini slit sikit je, tapi ni overlap macam ni kan. Claim. Front high maknanya tinggilah. M slit, double slit, tengok atas kanan kiri. Dah elok baju tu kau main banyak kain, dia buatnya macam tu. Ini bukan untuk memudahkan pergerakan, ini adalah untuk fashion ya. Sexy fashion. Macam ni pun kan, ni overlap. Overlap ni lebih kepada kelepet lah, kelepet ya, belah di kelepet. Rush slit. Ni kecil kali ini. Ini pada slit pada era. Flaunching slit pun pada era tapi dikemaskan dengan flaunch ni. Nama dia flaunch ni lah ya. Flaunch ni macam juga, dia macam kasket juga tapi dia ni dibuat daripada kain daripada bulatan macam tu. Macam apa ni, lingkaran buat nyamuk tu ya. Ni. Asymmetrical slit. Asymmetrical yang tak seimbang lah, sebelah kanan kiri seimbang. Ni symmetrical, dia symmetrical tu dia ni symmetrical ke ni? Macam tak asimetri je kan. Lace up slit, dah macam itu dia bubu pula. Ini semua dengan daripada slit
apa ni, era. Twill slip, tape slip, maknanya ni ada letakkan tape kat sini kan, macam tu. Ini recommended ni nak jual lah ni. Semua ni adalah berkaitan dengan belah belah slip di claim ataupun di era lurus. Okey. Baik. So, kalau dah ambil kedatangan seramai yang dah live dah ni. Okey, kita jumpa lagi next week untuk penyudah tepi. Ya, walaupun awak dah belajar, kita ulang kaji balik supaya awak lebih mantap lagi ya. Okey, tinggalkan saya tinggalkan saya dengan si siapa tadi tu. Yuri, so yang lain mohon maaf apa yang kurang lah ya. So jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Ayuni, kalau nak tengok Ayuni, siapa yang nak tengok Ayuni present pun boleh, you can stay. Nak tengok boleh. So mana Ayuni, saya akan pin kat dia. Ayuni, mana dia? Mana awak? Ya. Yeah.